Terima kasih jemput saya. Sama-sama. Jadi program FB Live ini adalah anjuran Citra International Islamic University Malaysia ataupun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga mengucapkan tahniah kepada Encik Khair di atas kejayaan penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur baru-baru ini. Online. Online. Nanti orang tanya tak dekat tempat lain, susah pula. Okey, secara atas talian. Sebenarnya Encik Muhammad Khair Ngadirun ini bukannya satu nama baru dengan UIAM kerana beliau pernah menjadi timbalan dekan hal ehwal pelajar dan juga hal ehwal akademik di UIA. Jadi pada pagi ini tajuk pembicaraan kita adalah berkenaan dengan keperluan menggerakkan aktiviti seni dan budaya dalam musim pandemik. Bagaimana kita tahu kita masih lagi di dalam musim pandemik COVID-19 dan saya akan memulakan pembicaraan ini sekarang dan ada peluang soal jawab nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh bertanya soalan nanti dalam sesi soal jawab. Jadi yang membagi Encik Khair,
Heri Suliastianto, pensyarah di Universiti Pendidikan Indonesia menyatakan bahawa seni budaya sebagai satu keahlian untuk mengeluarkan idea-idea serta pemikiran indah sehingga menciptakan peradaban yang lebih maju. Dan juga ada yang mengatakan bahawasanya budaya adalah cara hidup yang berkembang bersama pada sekelompok orang dengan cara turun-menurun dari generasi ke generasi. Jadi pada pandangan Cik Hir, dalam situasi COVID-19 ini, apakah sebenarnya kepentingan seni dan budaya ini? Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih Tuan Syed sebab jemput saya. Sebenarnya kembali ke UIA ini sentiasa mengembirakan saya. Dengan Tuan Syed pun dah agak biasa dah. Sejak saya zaman belajar kat UIA lagi. Seni dan budaya, bila kita melihat perkataan seni dan budaya, dia sebenarnya dalam kehidupan manusia ni, seni dan budaya itu adalah perkara yang tidak boleh kita lari. Mungkin dari sudut prioritinya kita letak dia nombor 10, tapi dalam kehidupan sebenar, seni dan budaya ni adalah benda yang sangat sebati dengan kita. Kita bangun, tidur, kita menghirup udara, kita pergi tempat kerja, semua akan sentiasa disulami dengan seni dan budaya. Kita bangun, kita pergi kerja, buka radio, buka TV, semua yang akan tergambar adalah seni dan budaya. Jadi, walaupun kita dalam keadaan pandemik, kita tak boleh lari daripada seni dan budaya. Sebab seni dan budaya ini dah mendarah daging dalam diri kita. Jadi, persoalannya kalau dalam pandemik pun, kita duduk rumah, macam kata Tuan Syed kan, kita masih perlukan seni dan budaya. TV, internet, semua akan memberikan ruang dan gambaran yang akhirnya kita berinteraksi dengan seni dan budaya. Jadi, tidak timbul persoalan aktiviti seni dan budaya akan berhenti bila pandemik berlaku. Malah, ada waktu dan kemungkinannya ia perlu digiatkan lagi. Sebab kehidupan manusia sekarang ni tidak boleh lari daripada seni dan budaya. Terima kasih Cik Hir. Jadi nampaknya kita telah mendapat sedikit gambaran daripada Cik Hir tadi tentang kepentingan seni dan budaya tadi. Jadi begitu Cik Hir, dalam semalam pun semasa kita berbincang awal, kita telah ditunjukkan dengan satu gambar rajah tentang kepentingan aktiviti semasa COVID-19. Yang di sebelah kanannya aktiviti perubatan dan pelbagai keperluan yang mendesak semasa musim pandemik ini. Dan aktiviti seni dan budaya ni nampaknya dia seolah-olah terkebelakang. Jadi pada pandangan Cik Hir, di mana agaknya tempat seni dan budaya ini dalam musim pandemik COVID-19 ini? Dia macam ni Tuan Syed. Kalau kita nak minum teh, kita minum teh kan. Tehnya mungkin 1 camca. Airnya 1 gelas. Gula mungkin 2 camca. Okey. Dia nampak komposisinya berbeza-beza. Airnya kena banyak, tehnya kena lebih daripada gula. Kalau saya tak ada gula lah. Tuan Syed pun tak perlu ambil gula lah. Sebab kita dah manis kan. Okey. Apa yang saya nak cuba sampaikan ialah, kalau kita buat komposisikan, contohnya seni budaya berapa persen, mana lebih penting, mungkin kita akan nampak dia akan jauh di belakang. Tapi dia mungkin umpama teh dalam atau gula dalam teh, orang yang suka manis yang perlukan. Ini yang patut saya lihat. Mungkin dari sudut aktivitinya kita nampak perubatan semua tu perlu dikehadapkan. Pendidikan dan seni budaya dibelakangkan. Tapi yang patut kita lihat adalah apa peranan seni dan budaya. Seni dan budaya, ia akan memberikan saya katakan kan, kenapa kita suka dengar orang menyanyi? Sebab kita nak rasa ketenangan kan? Atau kita nak escapism, nak lari. Kenapa cerita Hindustan tu sampai 3 jam? Kenapa kena ada 4 lagu? Sebab orang India nak lari dari kesusahan, dia tengok filem. Dalam filem kita rasa best lari. Peranan seni dan budaya di samping sebenarnya untuk memberi ketenangan jiwa, dia juga menggerakkan daya intelektual semua kita. Jadi
Perkara-perkara ini tidak boleh lari daripada kehidupan kita. Dan saya melihat kepentingan ini yang patut kita ambil berat dan beri perhatian. Sebab kalau tidak, ramai orang tension kan. Ya, Dalam pandemik, kita duduk kat rumah, tak boleh bergerak. Mungkin rezeki kita kurang. Perkara yang paling utama adalah ketenangan jiwa. Dan bagaimana ketenangan jiwa itu boleh diperolehi? Melalui seni dan budaya. Sebab tu saya fikir, mungkin seni budaya ni kalau nak air teh tadi, dia bukannya air yang perlu banyak tu. Mungkin tehnya yang sedikit ataupun atau sekarang orang suka teh strawberry kan. Mungkin perasa strawberry dalam teh itu yang menyebabkan teh tu rasa unik dan sedap. Kehidupan kita ni seni dan budaya yang menyebabkan kita rasa tenang, selesa kan. Macam Tuan Syed suka lagu Ebit Jadi kan. Kenapa kita dengar lagu Perjalanan Ini kan. Jadi berwarnalah kehidupan kita. Warnalah hidup kita. Legalah kita, tak adalah kehidupan kita tidaklah selalu stres, tertekan. Tapi kalau ubat-ubat untuk mengelakkan stres dan tertekan itu tidak ada, maka kita akan ada masalah. Sebab tu saya melihat bahawa aspek seni dan budaya ini tidak boleh diketepikan. Okey, jadi terima kasih Cik Hei di atas situasi itu. Nampaknya Cik Hei memberikan satu pewarnaan dan pemahaman kepada kita tentang kepentingan ada warna dalam kehidupan kita, dan seni dan budaya memberikan kita pewarnaan itu. Saya ada terbaca Cik Hei dalam The Star 23 Jun 2020, ada saya simpan artikelnya tadi, iaitu Cik Hei membuat kenyataan, with this digital initiative we hope readers will head online and enjoy this fair. Dan ini merujuk kepada pesta buku lah, in the comfort of their homes. Most importantly, they can also do their part to curb the pandemic. Jadi maknanya dalam hubungan pesta buku ni yang dibuat online, digital initiative ni, bagaimana boleh kita kaitkan dengan aktiviti seni dan budaya? Saya melihat begini Tuan Syed. Sebenarnya kalau latar daripada interview Star dengan saya tu, berlaku bila mana sepatutnya awal Mac atau penghujung Mac yang lepas akan diadakan pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Itu memang ditunggu-tunggu orang lah. Lebih daripada 600 reruai telah disiapkan, Dewan PWTC dah penuh, duit kita dah ambil. Patut ada pesta buku 2 minggu sebelum pesta buku, kita terpaksa tangguhkan. Tentulah itu mengakibatkan banyak kekangan dari sudut ekonomi. Bayangkan berapa banyak orang dah cetak buku dalam stok, tak boleh jual. Orang dah keluarkan modal, duit tak boleh ambil balik sebab kami pun dah bayar dekat tuan punya tempat yang kita dah buat. Kontrak pun telah ditantangani. Cuma soalnya ialah, adakah kita nak duduk berhenti mengalah atau kita ambil tindakan yang lain? Pandemik ini memberi satu ruang kita untuk melihat dari sudut berbeza. Secara peribadi pun Tuan Syed, saya sebelum ni membantu juga menjual buku. Jadi saya ambil order buku, saya bungkus dan saya hantar ke pos untuk dipostkan. Berbeza zaman pandemik dan sebelum pandemik. Sebelum pandemik tu kalau kita pergi pukul 8.30 tu kosong, tak ada orang. Kalau sekarang waktu pandemik pukul 8.30 tu dah beratur, dah jauh dah. Dah banyak dah. Dan bila saya bersembang dengan pihak yang pos tu, dia mengatakan bahawa sewaktu pandemik ni peningkatan bungkusan yang dihantar adalah sebanyak lebih 400%. Kalau biasanya 300 parcel, dia dah jadi 1,500 dia kata. Sehari. Okey. Sama juga dengan soal perbukuan, sebab saya fikir salah satu cara untuk kita mengenengahkan sains seni dan budaya adalah melalui aktiviti buku, penulisan buku, penjualan. Jadi, apa yang kita lakukan ialah kita tak boleh berhenti. Kita melihat bahawa ada peluang yang lain. Dan peluang itu adalah menjual melalui online. Secara online, bagaimana kita buat aktiviti tersebut. Jadi, kita adakan pesta buku KLIBF online paling besar di Malaysia yang pernah dibuat. Dan dah berjalan selama 2 minggu. Hasilnya adalah kami buat perbandingan jualan 2 minggu sebelum dan jualan 2 minggu selepas.
Puratanya daripada 50 syarikat yang kami lihat, peningkatan jualannya adalah 500%. Wow. Ini menggambarkan bahawa ada ruang dan peluang yang kita ada. Sama juga dengan seni dan budaya. Saya fikir sekarang ni orang akan lebih banyak menonton YouTube berbanding sebelum ni. Sebab kita ada ruang dan peluang. Sama juga, ini yang patut kita gerakkan. Seni budaya tidak boleh berhenti dan kita tak boleh mengalah dengan kekangan yang ada. Tapi mencari ruang dan peluang yang kita ada. Saya sebenarnya tempoh hari agak bimbang juga, Cik Hir. Bila berlaku pandemik COVID-19 ni, saya nampak seolah-olah aktiviti seni dan budaya ni macam akan terbantut sebenarnya. Jadi ini satu kebimbangan juga sebenarnya pada kita. Jadi Cik Hir mempunyai pengalaman yang lama sebenarnya, bagaimana saya sebut tadi, sebagai seorang pensyarah dan juga timbalan dekan di UIAM. Jadi Cik Hir dalam konteks UIA, bagaimana Cik Hir melihat, adakah ruang untuk pelajar-pelajar universiti awam, khususnya UIAM ini, untuk bergiat semula dalam aktiviti seni dan budaya? Setelah terbantu buat sementara kan. Okey, Tuan Syed, apa yang berlaku semalam kan? Selepas kita berbincang tentang apa yang patut kita bincang hari ini, saya bawa bersama timbalan saya Puan Adibah kan. Rupanya bila dia balik, dia Google. Dia lihat apa universiti seluruh dunia buat sewaktu pandemik ni. Dan pagi tadi dia share dan saya kongsi bersama apa yang dibuat oleh Stanford University. Stanford University di US, bila ada pandemik ni, apa yang dibuat adalah universiti tersebut melalui the Office of the Vice President for Arts, VPA dia cepat-cepat mengadakan aktiviti-aktiviti secara online. Dia sekarang ni misal kata universiti awam dah ada bajet kan? Bajet tak guna kan sebab pelajar tak ada semua. Apa yang dia buat adalah inisiatif di mana dia mengeluarkan sedikit tawaran kepada pelajar untuk membuat aktiviti-aktiviti seni secara online. Dia bagilah bajet, ada grant yang diberikan, bajet tertentu sebab bajet dah ada. Ini perkara yang dibuat. Saya yakin dan percaya usaha seperti Stanford, apa yang Stanford buat dan juga sebenarnya apa yang patut kita lakukan adalah bila ada cabaran sebegini, kita patut lebih kreatif. Dan kreativiti ini yang patut kita tanamkan dalam kalangan pelajar. Kalau sebelum ni saya ada anak yang belajar, Tuan Syed. Biasanya kita pergi ke sekolah, kita pergi ke universiti, itu yang beliau lakukan. Anak saya pun belajar kat UiA juga. Tapi selama belajar ni, dia selalunya sebelum pergi kelas kena mandi kan. Sekarang dah tak payah mandi dah. Pukul 8 start kelas online. This one is a new norms. Norma baharu yang patut kita lihat dan saya fikir universiti kena proaktif dalam keadaan ini. Okey, soalnya ialah pelajar-pelajar universiti adalah pelajar-pelajar yang berumur 18, 19 sampai 23. Ini adalah golongan yang sangat kreatif, yang perlukan aktiviti. Kita universiti sepatutnya memberi galakan dorongan. Cuma caranya berbeza. Bagi grant pada mereka untuk buat YouTube mereka sendiri, untuk buat aktiviti sendiri, sebar luaskan. Apa yang Stanford buat sebenarnya sangat menarik. Kalau dalam artikel tersebut ditunjukkan bagaimana ada recording choir, dia ada buat lukisan sendiri. Tapi perkara-perkara ini perlu dilihat. Dan kreativiti ini yang patut kita lihat. Saya melihat universiti perlu mengajar pelajar-pelajarnya, mahasiswanya sewaktu pandemik ini untuk lebih kreatif. Memberi rangsangan dan galakkan grant apa yang patut sebab bajet dah ada. Tak boleh nak guna nak buat lagi. Tak payah banyak lah. Dia orang dapat 500, 300 untuk satu projek pun saya fikir kalau dia buat 2 orang, 3 orang atau seorang itu sudah memberikan galakan yang baik. Saya fikir kita patut lebih kreatif dalam suasana tertekan ini. Ya, saya setuju dengan Cik Hir sebab saya lihat pelajar-pelajar UIA lah dalam hubungan ini, mereka amat berkeinginan tinggi untuk membuat persamaan. Kalau ada majlis-majlis convocation, mereka nak menunjukkan talent dan skill mereka ni. Jadi itulah saya rasa mungkin ini satu
peluang untuk kita juga sebenarnya untuk menonjolkan bakat pelajar-pelajar ini. Dan saya dah berbincang tempoh hari tentang mungkin pelajar-pelajar ni boleh buat konsert daripada rumah, konsert daripada tanpa penonton boleh dibuat. Saya nampak Tak, mungkin bukan tanpa penonton Tuan Syed, dengan penonton yang lebih ramai. penonton lebih ramai. Selalu kita anggap kalau dia buat persembahan dia tak tanpa penonton. Day one mungkin tak ada penonton, tapi secara dalam talian bukan sahaja untuk masyarakat tempatan, malah dia pergi ke peringkat antarabangsa. Saya beryakin dan percaya untuk pelajar-pelajar kita yang tinggal yang datang daripada Afrika, yang datang daripada luar negara, China dan sebagainya, mak bapak risau. Bayangkan tiba-tiba anak dia menyanyi dalam YouTube UAE yang sponsor kan. Dia orang boleh tengok di negara mereka. Ini semua adalah sebenarnya ruang kreativiti yang patut kita explore. Yang patut kita lihat, yang patut kita beri galakkan. Saya setuju dengan kenyataan Cik itu. Jadi para penonton sekalian, kita masih lagi dalam sesi perbincangan dengan Cik Muhammad Khair Ngadiron tentang keperluan menggerakkan aktiviti seni dan budaya dalam musim pandemik. Jadi sebelum kita berehat sebentar, saya ada satu lagi soalan Cik Khair. Silakan. Iaitu saya melencong sedikit daripada universiti kepada konteks masyarakat Malaysia. Saya melihat sekarang ni kepada kedudukan penggiat-penggiat seni tanah air di musim pandemik ini. Bagaimanakah agaknya pada pandangan Cik Hin nasib mereka dan masa hadapan mereka dalam aktiviti-aktiviti seni dan budaya di musim begini? Memandangkan ramai di antara mereka yang sebenarnya bergantung kepada aktiviti seni budaya ini sebagai punca pendapatan. Saya fikir soalan itu sangat relevan Tuan Syed, dan kebetulan juga tugasan saya sebelum ni mendekatkan saya kepada ramai karyawan, aktivis yang sepenuh masa mendedikasikan hidup mereka dengan aktivitas ni. Fauziah Nawi, Sabri Yunus, Roslan Madun, yang boleh saya sebut nama-nama yang mereka lihat. Kawan-kawan Cik Hir. Tak, maksud saya mereka ni mengabdikan diri mereka pada seni. Dia tak ada kerja lain kecuali seni. Bayangkan waktu pandemik tak ada kerja. Sabri Yunus tak boleh nak mengarah drama atau filem. Roslan Madun tak boleh pergi pentas baca syair. Fauziah Nawi tak boleh berlakon secara live. Okay. Tapi alhamdulillah sekarang ni kerajaan telah memberi kelonggaran. Maksud mereka telah pergi. Tapi saya melihat pandemik ini memberikan satu ruang kepada kita untuk bermuhasabah. Apakah nasib karyawan-karyawan kita kalau keadaan ini berlaku? Ini perkara yang sangat penting. Persatuan seni, penggiat seni patut melihat ini sebagai pada saya waking up call. Panggilan untuk kita melihat. Kalau ini berlaku, apa yang patut kita lakukan? Bagaimana bantuan yang patut kita berikan? Bagaimana cara untuk memastikan kelangsungan hidup mereka buat? Saya bagi contoh. Sewaktu pandemik, contohnya TV station pun mungkin tak ada program baru. Mereka terpaksa mengulang tayang. Ulang tayang ini sepatutnya mengambil kira kepada pelakon yang masih hidup dan memberikan royalty kepada mereka. Ini perkara-perkara yang patut dilihat dan alhamdulillah saya fikir kerajaan kita memberikan rangsangan sekarang dan itu bantuan ada. Tapi saya fikir kena ada pelan jangka panjang yang lebih komprehensif untuk melihat keadaan ini. Kita tak nak sudah terantuk baru tengadah. Kita tak nak nasi dah jadi bubur. Kita tak nak orang dah melarat baru kita cuba untuk berbuat sesuatu. Saya fikir pandemik ini memberi ruang dan peluang kepada kita untuk bermuhasabah dan mencari jalan yang lebih elok. Bagaimana kalau perkara ini berlaku? Dan sekarang ini apa yang patut kita buat Tuan Syed? Betul lah, kerana saya lihat pandemik ini bukan hanya membabitkan penggiat-penggiat seni tempatan, satu dunia saya lihat betul. Mereka terbabit. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berhenti untuk sedikit selingan dan kita akan kembali semula selepas ini bersama-sama dengan Cik Muhammad Khair Ngadiron dalam pembicaraan tentang keperluan menggerakkan aktiviti seni dan budaya dalam musim pandemik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Let me first of all, on behalf of the university, wish you well and thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the opportunity to meet and to talk to you about some of the concerns that we have in the university. I know all of you are concerned about what's going on in the country and particularly in our university. Let me reassure you, as far as I am concerned, the situation in the university is well under control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton yang dihormati sekalian, penonton FB Live. Pagi ini kita bersama dengan Cik Muhammad Khair Ngadirun, Pengarah Majlis Buku Kebangsaan Malaysia dalam pembicaraan keperluan menggerakkan aktiviti seni dan budaya dalam musim pandemik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan boleh menggunakan peluang ini untuk bertanya soalan. Tuan-tuan boleh type dalam ruangan di dalam FB kalau sekiranya ada soalan-soalan ataupun cadangan-cadangan yang ingin dikemukakan. Jadi kami akan membincangkan soalan tuan-tuan dan puan-puan selepas pembicaraan kita ini. Saya persilakan. Jadi berbalik kepada Cik Muhammad Khair, saya tertarik dengan satu statement yang pernah
nyatakan pada satu ketika dulu Cik Hil berkenaan dengan digital initiative ini dan COVID-19. Let's not be sad for too long. Ini satu kenyataan yang agak menarik. Bagaimana agaknya boleh kita kaitkan di antara keadaan musim pandemik ini dengan kegiatan seni dan budaya, Cik Hil? Maknanya janganlah kita sedih terlalu lama. Okey. Kadang-kadang dalam hidup ni, Tuan Syed, kita nak je merintih, kita rasa sukar, kita rasa lelah dengan apa yang berlaku. Dan itu hanya akan melemahkan kita. Sebab tu bila Star bertanya tentang apakah kesan pandemik COVID-19 kepada dunia perbukuan, we are sad. Kita sedih dengan apa yang berlaku, dengan tak boleh jual buku, tak boleh buat pesta buku. But we cannot sad for too long. Kita tak boleh berada dalam dunia resah ni lama-lama. Pemuzik tak boleh buat performance di pentas, dia akan resah sebab dunia dia, hidup dia kat pentas. Pelakon tak boleh berlakon, dia akan susah. Tapi kadang-kadang Tuan Syed, macam kita orang Islam kan, ada waktunya kita kena puasa kan. Kita nak rehat juga. Tapi tak bolehlah puasa pun 6 jam, 7 jam, paling lama 12 jam, lepas tu kita kena makan. Dalam hidup macam tu juga. Kita tak boleh sebenarnya merintih, berkeluh kesah terlalu lama. Sekejap tak apa. Sekejap pun kalau seeloknya tak boleh. Sebab tu kita kena membuka ruang pertama kepada aktivis seni budaya ini. No, don't be too sad for too long. Find a new way. Go interact with people melalui sekarang ni zaman teknologi. Buka FB, Instagram, WeChat, macam-macam sebenarnya yang boleh ruang yang boleh kita buat. Okey, Sugu Pavita. Tak pernah kita dengar pun nama sebelum ni. Tiba-tiba boleh buat channel YouTube dia, dapat duit puluh ribu, jadi popular. Benda-benda macam ni sebenarnya membuka ruang dan peluang kepada kita untuk bergerak ke hadapan. Dan saya melihat untuk seni budaya begitu juga. Sama ada dalam kalangan aktivis ataupun juga organizer. Sama juga dengan Citra Universiti. Patut melihat dan ruang ini untuk kita memberi tempat dan juga tentunya bantuan keuangan untuk aktiviti tersebut boleh terus dijalankan, Tuan Syed. Saya pun sebenarnya salah satu daripada orang-orang yang boleh dikatakan sedih lah Cik Hil sebenarnya dengan apa tu. Tapi let's not be sad for too long. Because kita kena bergerak dan kena terus ke hadapan. Jadi pada masa ini Cik Hil, sekali lagi kita melihat keadaan ini, smart partnership strategy. Semalam kita ada bercakap semalam tentang kita nak buat aktiviti. Jadi kalau kita bergerak seorang ni memang agak susah lah. Kita kena ada smart strategic partnership sebagai salah satu kaedah untuk kita menggalakkan lagi dan menjayakan aktiviti-aktiviti seperti ini. Agak menarik semalam bila kita berbincang tentang pelbagai organisasi yang mungkin boleh bekerjasama dalam aktiviti seni dan budaya ini. Dia macam ni Tuan Syed. Saya melihat smart partnership ialah keupayaan kita untuk mencari siapa kawan kita yang boleh sama-sama membantu kita. Sama ada golongan korporat atau individu yang waktu orang tak cukup makan, ramai je penderma yang nak memberi derma. Sama juga waktu dengan seni dan budaya ni. Saya melihat macam kita bila dunia perbukuan. Bila kita sukar untuk jual, kita cari online, kita ada Shopee, ada Lazada, ada ruang-ruang tertentu. Sama juga dalam seni dan budaya. Saya melihat antara rakan yang paling bagus sebenarnya adalah TV station. TV station memerlukan produk pada waktu ini. Are we tapping that? Kita tap. Tanya dia orang tak, boleh tak waktu ni buat program, beli program kami, kita buat secara kreatif, ini yang kita nak buat online. Ini perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan. Dan kita tak boleh berhenti lah.
Ini perkara yang patut kita buatkan. Kita kena semarakkan perkara ni. Kemudian content wise. Apa konten yang patut kita majukan pada waktu ini? Sementara tadi kita tengok lagu yang UIA buat sementara COVID tu kan, cuman. Konten-konten sebegitu yang patut kita tinggikan darjatnya. Komunikasi kita dengan profesor, sastrawan pada waktu ini. Waktu di mana mereka ada ruang dan kelapangan. Waktu ini patut kita gunakan, kita tap their intellect. What need to be done? Apa benda yang patut kita buat? Apa benda yang boleh kita anjakkan? Supaya interaksi ini akan lebih menyerlah. Saya melihat macam lagu COVID-19 tadi. Lagu itu dinyanyikan oleh kumpulan Shades. Dan kemudian kita juga menggunakan suara-suara pelajar UIA yang dirakamkan daripada rumah sebenarnya untuk menyanyikan lagu tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya menunggu soalan-soalan daripada... Saya ada satu soalan tu Tuan Syed. Ya. Cuba Tuan Syed baca daripada kulaan Suhaimi Sarif tu. Boleh baca? Daripada mana saya tak... Okey, saya bacakan Tuan Syed. Saya ambil alih pula ni, boleh? Boleh, silakan. Okey. Ada orang komen kata suara tak kuat Oh. Okey dah. Tuan Syed nak baca? Saya tak nampak soalan tu di... Okey. Saya bacakan Tuan Syed. Ya, silakan. Kulaan Suhaimi Sarif. Kulaan ni. Macam geng saya je. Seni budaya sangat rapat dengan cendekiawan kita. Tapi zaman ini, kita sudah tidak begitu lagi. Apakah saranan Tuan Her untuk kita menyemarakkan seni budaya kita? Ke Tuan Syed nak jawab? Silakan. Silakan saya. Kemudian Saudara Ami pun bertanya ni, apakah peranan kita dalam menyemarakkan aktiviti seni dan budaya? Okey. Saya ini bila Tuan Syed tadi sebut soal kita ni patut berkolaborasi. Ya. Ini ruang yang patut kita gunakan. Waktu ni kita ada wacana saya bagi contoh Indonesia baru kehilangan penyair hebat mereka. Seperti Joko Damono. Ya. Meninggal. Tapi mereka tetap meraihkan beliau. Ada apresiasi kepada karya-karya beliau. Semua dibuat secara online. Wow. Ini yang patut kita buat. Waktu ni kita patut berjumpa Profesor Muhammad Haji Saleh, adakan live session dengan beliau, bersembang tentang aktiviti-aktiviti yang patut kita buat. Itu mungkin lebih intim Tuan Syed, sebab bercerita begini antara kita berdua dan dilihat oleh ribuan insan di luar sana sebenarnya akan mendekatkan kita kepada masyarakat. Dan ini ruang yang lebih murah. Kalau dulu kita kena panggil, kita cari penonton, ni tak payah Tuan Syed. Kita hanya perlu ada teknologi, kita buat dan kita jalankan saja. Betul. Ya. Itu sebenarnya kita dapat melihat apa ni situasi itu sebenarnya, dan kalau kita dapat ambil kesempatan daripada keadaan itu sebenarnya adalah sangat baik sebenarnya. Dan baru-baru ni saya pernah bercakap dengan Profesor Dr. Zulkifli Hasan, Timbalan Rektor UIA, yang mengatakan kita kena buat seolah-olah satu macam SWOT analysis, meneliti threat dan opportunity semasa musim COVID-19 ni. Saya rasa Cik Hei pun setuju dengan situasi itu. Saya sentiasa hidup dalam opportunity Tuan Syed. Tak ada soal threat ni tak timbul pun sebenarnya. Sepatutnya ini adalah ruang dan peluang di mana kita bergerak ke hadapan. Ya. Melihat bagaimana dalam apa juga keadaan kita, terutama kita Universiti Islam Tuan Syed. Ya. Kena menunjukkan jalan bahawa kita tak boleh resah. Kita tak boleh gundah, tapi kita terus maju ke hadapan, Tuan Syed. Ya. Itu pandangan saya lah. Saya setuju dengan Profesor Zul tu, Zulkifli Hasan. Ya, kita lihat Cik Hei orangnya sentiasa, daripada dulu lagi, orangnya sentiasa bermotivasi dan sentiasa bersemangat. Okey, saya masih lagi menanti soalan-soalan. Saya tak dapat lihat di dalam... Dekat Tuan Syed punya agak lambat. Saya bacakan lagi Tuan Syed, ada satu lagi soalan ni. Sila Cik. Saya ni macam ambil alih Tuan Syed. Tak apa. Yelah, tuan-tuan kena ingat, orang sebelah saya ni agak berumur sikit. Kami gurau je. Ya, tak masalah. Saya masuk UIA ni Tuan Syed dah jadi pegawai saya kata tak sebut. Kalau sekarang saya tua, bayangkan Tuan Syed macam mana. Sila Cik. Okey. Suhaimi Izham Suraya berkata, semasa PKP, riuh di media sosial bahawa golongan artis adalah golongan yang paling tidak esensial. Ada beberapa artis yang
membalas kalau kami golongan artis tak penting, tengok TV tu, tengok berita ajalah apa komen tuan. Saya melihat begini sebenarnya sangat tidak adil kalau kita katakan ada golongan tertentu dalam masyarakat kita ni sebagai tidak esensial. Ya. Mengatakan golongan artis tidak esensial, mengatakan penyapu sampah tidak esensial. Tidak boleh, sangat tidak kena dan sangat tidak patut perkara itu diutarakan. Sebab setiap manusia ni ada ruang dan ada contribution mereka masing-masing. Ada sumbangan masing-masing. Jangan menidakkan sumbangan yang lain. Tuan-tuan bayangkan kalau kita berjalan tiba-tiba kita nak pergi ke Johor Bahru, jalan tu tutup. Kita akan rasa sengsara. Tapi adakah kita mengatakan orang yang buat jalan tu sebagai tidak essential sebelum ni? Waktu tu mereka akan jadi sangat essential. Kan? Ya, betul. Betul. Tiba-tiba gula tak ada kan? Gula kita kata essential lah. Tapi perkara-perkara lain. Sabun mandi tak ada. Oh, payah. Payah. Sebab tu saya fikir sangat tidak adil untuk mana-mana golongan menyatakan ada golongan lain yang tidak essential. Oh. Kita wajib percaya bahawa setiap manusia, setiap insan ada sumbangan mereka dalam kehidupan kita. Betul. Ya. Okay. Ni nampaknya ada satu lagi soalan Haryati Haji Sahad. Ini ada satu statement mengatakan bahawa kita ambil contoh di UIAM, ramai yang sangat mencintai budaya dan seni, namun mereka segan untuk muncul dan ketengahkan perasaan dan idea. Ini adalah itu tuan saya kena jawab tu, bukan saya. Sebenarnya kita sentiasa membuka ruang. Sebenarnya musim pandemik itu memang kita agak berhati-hati dan kita terpaksa menangguhkan beberapa program, bukan untuk suka-suka tangguhkan, tapi kerana terpaksa. Kerana kita bimbang kesihatan dan juga keselamatan anak-anak kita sebenarnya. Saya gunakan perkataan anak-anak lah sebagaimana Cik A kata, sebab saya makin lama makin muda sebenarnya. Nampaknya Syafatus Sarah, Cik Hir, saya rasa Cik Hir terkenal. Syafatus Sarah ni adalah seorang penyair sebenarnya yang agak memang popular bersama-sama dengan Abang Lan ataupun Roslan Madun. Jadi ada membuat komen di sini. Dalam konteks penyelidikan seni budaya di universiti, bagaimana untuk meyakinkan pihak universiti untuk menyediakan grant-grant untuk disalurkan dalam bidang seni dan budaya? Wah, ini agak menarik soalan ini. Saya secara peribadi melihat kebanyakan grant yang disediakan memberi fokus kepada bidang sains dan teknologi. Bagaimana meletakkan impak dalam penyelidikan seni dan budaya? Terima kasih. Syafa lebih melihat kepada grant. Saya faham apa yang Syafa tulis. Stand saya pun sebenarnya simpati pada beliau. Yeah. Sebab dalam dunia akademiknya kebanyakan soal sains tu yang diutamakan. Itu perkara yang patut kita buat. Jadi kalau tak boleh minta kepada universiti Syafa, kita kena cari alternatif lain lah. Mencari di luar universiti. Ada dua approach yang patut kita buat. Pertama adalah meyakinkan kepada komuniti universiti bahawa seni budaya ni ada kepentingannya sendiri, ada sumbangan yang besar kepada masyarakat supaya mereka menyediakan grant. Kalau itu tak boleh kita lakukan, maka kita kena cari kat luar. Kita ada Kementerian Kesenian, Warisan, kita ada Kementerian Komunikasi, kita ada Magic, kita ada sentra yang saya tak ingat. Ada nama yang saya lupa, yang sebenarnya memberikan grant untuk aktiviti-aktiviti kesenian. Ini yang patut kita gunakan. Jadi itulah komen saya, Syafa. Sebab yalah, we cannot to set for too long. Tak boleh jalan ni, kita cari jalan lain. Itu yang patut kita buat. Tapi perjuangan ni kita tak boleh mengalah dengan perjuangan ni. Kita kena terus mencari jalan memastikan bahawa seni dan budaya ni ada peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Itu sangat penting. Dan saya fikir perjuangan ini akan mengambil waktu yang panjang, tapi kita tidak boleh mengalah. Ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada saudari Syafa di atas kenyataan itu. Dan memanglah terutamanya grant ini. Tapi saya percaya tentu ada ruang sebagaimana kita katakan tadi. Don't be sad for too long, insyaAllah. Tentu ada ruang untuk kita bangkit semula dalam bidang ini. Saya masih lagi menanti
beberapa soalan-soalan lain daripada tuan-tuan dan Tuan Syed puan-puan yang sebut sekalian. tadi. Nasir bagi tahu cendana. Ya. Cendana Di nampaknya. untuk kita boleh minta dana daripada cendana. Cendana tu bos. Ya, betul. Saudara Cendana. Nasir. Ya. Saya tak ingat nama cendana tu kan. Cendana Muhammad Nasir. Ah. Saya ingin menunggu lagi komen-komen yang lain. Tuan-tuan boleh terus bertanya dalam talian ini. Sementara itu, sebagai satu soalan juga kepada Cik Hil, memang saya nak tanya sebenarnya tadi, iaitu Apa dia Tuan Syed? saya ada satu soalan yang ingin tanya kepada Cik Hil, iaitu okey, tentang bagaimanakah Cik Hil tentang kita ni untuk terus cekal dan tekal dalam bidang seni dan budaya ini. Saya ingat Bagaimana kita cakap semalam, ialah apa yang saya sebut ialah untuk maintain lah kira. kita tak boleh mengalah. Ya. Tapi untuk berjuang, kita kena yakin dengan apa yang kita perjuangkan. Itu perkara yang paling penting yang kita kena lihat. Untuk Citra dan Tuan Syed yang percaya bahawa seni dan budaya ini memberikan sumbangan kepada masyarakat, agama dan bangsa kita, maka kita perlu yakin bahawa kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan kita mencapai apa yang patut kita capai. Ini sangat penting. Keyakinan bahawa, sebab Tuan Syed memberi, kita selalu sangat simplistik. Orang ada masalah, tak apa, suruh dia semayang, suruh dia mengaji. Itu perkara yang paling mudah yang kita selalu buat. Tapi dalam masa yang sama, setengah orang, dia tak boleh macam tu juga. Dia ada ruang, dia nak dengar muzik, dia nak dengar lagu. This is our job to guide them which type of song that they should listen. Saya percaya Tuan Syed seronok mendengar Aibid Jihadi sebab bila kita dengar lagu dia, kita akan rasa ada makna pada lagu tersebut. Dan yang kedua, ada hiburan dalam lagu tersebut. Tak kosong kita. Tak kosong. Ya, Kita dengar tak kosong. Tak kosong. Ini perkara penting dalam seni dan budaya. Memberikan sesuatu yang ada isi, ada makna. Yang bila kalau kita tonton cerita tu ada konten yang kuat. Macam kalau kita tengok cerita Korea. Konten dia sangat kuat. Kalau cerita pasal, misal kata dia cerita pasal doktor. Dia akan tunjukkan macam doktor berubat, macam dia nak masuk emergency room, cuci tangan, semua sangat detail. Cuma kita kalau cerita Melayu, doktor dia akan pakai stetoskop. Dia sembang bukan pasal doktor tapi mengumpat orang, cerita benda lain. Ini perkara yang patut kita ambil berat. Universiti terutamanya macam UAE perlu melihat konten, memberi makna kepada seni dan budaya. Memastikan bahawa seni budaya ni bukan satu benda yang sebenarnya remeh-temeh. Tapi bila kita dengar muzik, dia akan masuk ke jiwa kita. Dengar seni kata, kita akan lebih sedar tanggungjawab kita. Ini perkara yang paling penting pada saya. Perjuangan ni panjang Tuan Syed. Kalau tak, kita akan ada masalah. Jiwa anak-anak kita akan kosong, kontang. Sebab seni dan budaya kita tidak diisi dengan acuan yang patut kita isi. Terima kasih Cik Hil. Nampaknya ada satu lagi Cik Hil. Ini cadangan daripada, nampaknya ini kita punya pejuang ataupun nak kata pejuang, tapi ini seorang ahli budaya juga, tapi di Kuantan ni, UIAM Kuantan, Dr. Muhammad Arifin Kadri daripada Kuliah Allied Health Sciences ni bertanya, mohon cadangan dan saranan Tuan Haji Khair untuk bagaimana pengalaman saya dengan Cik Hil ni. Ada student panggil Tuan Hil, ada student panggil pelbagai-bagai. Ada Tuan, sekarang ni ada Tuan Haji Muhammad Khair pula. Untuk bagaimana UIAM khususnya para cendekiawan untuk membawa nilai-nilai baik dalam seni budaya warisan tempatan kepada masyarakat, terutamanya anak-anak muda. Situasi sekarang agak membimbangkan di mana ramai anak muda tenggelam dalam budaya popular, import yang berunsur penyembahan kepada nafsu dan materialisme semata. Ini nampaknya soalan yang agak luas juga Cik Hil. Kalau Cik Hil untuk yang bertanya tu,
Sebab tu disebut Tuan Haji kot. saya melihat begini, sebab tu yang ini sangat berkaitan dengan apa yang saya sebut sebelum ni. Ya. Seni dan budaya kita banyak kekosongan. Kita ramai je penyanyi Amerika Barat yang sangat kaya raya, macam-macam duit ada, semua ada. But akhirnya bunuh diri, ambil dadah sebab tak ada pengisian dalaman. Dan kita tak boleh buat yang macam tu. Ini soalan berkaitan tersebut. Kita nak supaya saya tidak mengatakan bahawa muzik kita, seni kata kita, lirik kita, filem kita sepatutnya mesti berasaskan kepada norma dan nilai yang kita perjuangkan. Ini sangat penting sebab kalau kita tak berhati-hati perkara tersebut, dia akan mudah lari terkeluar daripada landasan. Kita nak pastikan landasan tu betul. Sebab tu saya fikir seni dan budaya ada tanggungjawabnya untuk mempertingkatkan peradaban manusia. Seni dan budaya ada tanggungjawabnya untuk memastikan kehidupan manusia akan jadi lebih baik. Seni dan budaya ada tanggungjawabnya untuk memastikan manusia akan menuju ke arah kesempurnaan. Ini sangat penting. Sebab tu saya fikir universiti. Sebab tu setiap universiti ada pusat budaya mereka sendiri. Dan pusat budaya universiti sepatutnya menjadi rujukan, menjadi contoh teladan kepada yang lain. Sebab dia universiti, dia pusat dan sumber intelektual paling tinggi. Jadi sepatutnya universiti, semua pusat budaya universiti memberikan contoh. Oh, nak buat seni dan budaya, inilah contohnya. Jangan pula nanti universiti, pusat universiti yang ikut contoh luar pula. Kita nampaknya ada 1-2 pertanyaan lagi dan kita ada masa sedikit lagi lah. Saya masih lagi memberi ruang. Nampaknya ada satu pertanyaan di sini. Saya akan beri soalan ni. Tak apa, kita mencelah sikit, Cik. Ada soalan yang agak menarik nampaknya berkaitan dengan pesta buku ni. Boleh kita mencelah sikit? Okay. Adakah Suhairil Izham Suraya ni ingin bertanya, adakah akan ada pesta buku secara online seperti 8.8 Lazada dan Shopee Sale? Mungkin konsert online seperti Lazada boleh diimplementasikan untuk pesta buku tahun ni. Kalau nak Lazada 8.8 tu kena bajet besar tu, bajet tak ada. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang merancang untuk mengadakan pesta buku lapangan terbang udara terbesar di Asia yang akan diadakan di KLIA 2 bermula 29 hari bulan Oktober sehingga 8 April. Sewaktu itu juga kita sedang berbincang dengan satu platform online untuk membuat jualan secara online. So kita ada pesta buku fizikal dan insya-Allah ada juga online. Perbincangan sedang dijalankan tentang perkara tersebut. Jangan risau, akan ada pesta buku itu. Wah, tu kita telah mendapat jaminan daripada Cik Hir tentang pesta buku itu. Jadi nampak agak menarik. Pesta buku KLIA yang mana Majlis Buku Kebangsaan telah menyahut cadangan itu. Dan ini ada satu lagi soalan, Cik Hir, daripada Muhammad Zaki Ahmad. Saya rasa ini adalah bekas pelajar UIA ini di penyanyi nasyid kita ni, saya rasa. Pohon Cik Hir dapat beri sedikit komen mengenai seni hiburan yang hanya dilihat dari sudut hiburan semata, sedangkan definisi budaya adalah budi dan daya. Saya rasa itu soalan kita yang terakhir kot. Dah dekat pukul 11 ni. Saya melihat, saya setujulah. Kadang-kadang hiburan ni orang melihat hiburan semata-mata. Sebab tu kita pentingkan tadi bahawa kena ada makna kepada hiburan tersebut. Hiburan bukan sekadar mengisi jiwa yang kosong, tapi kita kena isi jiwa yang kosong dengan sesuatu yang bermakna. Jadi hiburan tu perlu ada tujuannya dan bagaimana isi itu patut dilakukan. Itu penting pada saya. Dan kita dapat tengok nampaknya ada juga Datuk Haji Malik Noor yang bersama-sama menonton FB Live kita ni. Dan ni ada statement daripada Adibah Omar yang mengatakan pada 29 Oktober hingga 8 November, Pesta Buku Lapangan Terbang terbesar di Asia.
Ini KLIBF. Dan mungkin kalau Cik Hir tidak ada satu soalan terakhir, boleh ke? Oh, sila. Ini daripada kita punya kaki tangan UIA juga nampak ni yang nak bertanya. Ini soalan yang agak luas tapi boleh kita timbangkan. Bagaimanakah pada pendapat Cik Hir untuk memupuk kecintaan terhadap seni dan budaya dalam masyarakat majmuk? Okey. Saya melihat sekarang ni kita sentiasa berfikir bahawa masyarakat majmuk berbeza kaum, maka yang selalu kita tunjukkan adalah perbezaannya. Kita jarang mencari persamaan. Pada saya, ada banyak sahaja seni dan budaya pelbagai bangsa ni yang ada persamaan. Jadi kita kena meraihkan kebersamaan ini. Kita pilih bersama tu, kita cantumkan, kita jadikan benda itu sebagai perkongsian bersama. Kalau ia bertentangan, maka kita raihkan kepelbagaian. Anggap ini sebagai sebahagian daripada kehidupan yang manusia itu pelbagai. Dalam Quran pun sebutkan, Allah mencipta manusia ni dari pelbagai-bagai supaya kita saling kenal mengenal. Kepelbagaian itu patut kita raihkan. Jadi saya fikir tidak timbul soal masyarakat beda budaya itu patut kita bertelagah dan patut kita bertelingkah. Tapi sepatutnya patut kita lebih menyatukan. Unity in diversity. Yes, exactly. Jadi para penonton yang dihormati sekalian, kita sudah sampai ke hujung sesi FB Live kita dan kita ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Cik Muhammad Hir Ngadiron selaku pengarah Majlis Buku Kebangsaan Malaysia yang sudi bersama-sama dengan kita pagi ini, dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana sudi bersama-sama dengan kita, dan terima kasih kerana soalan-soalan yang ditanya, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam beberapa sesi lagi pada 19 pada seminggu lagi, iaitu pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama untuk membincangkan tentang beberapa aspek lagi tentang budaya, seni, sastra dan juga untuk memajukan seni untuk negara. Dan mudah-mudahan hasil daripada perbincangan kita pagi ini, maka kita dapat terus menggerakkan tanpa mengalah untuk menggerakkan aktiviti seni dan budaya walaupun dalam musim pandemik. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan terutama pada Encik Hir. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.